Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Yusof Ishak yang amat saya rindui. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan syukur terlebih dahulu, syukur yang sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat ketakwaan menjadi perhiasan dalam hati kita. Nikmat kesihatan, umur sementara yang masih dipinjamkan Tuhan, nikmat hidup, merasakan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita kasihi, rezeki, kesenangan. Alhamdulillah, malah di sebalik apapun ujian, terdapat hikmah kebijaksanaan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam rangka kuliah subuh anjuran Masjid Yusof Ishak yang amat kita sayangi ini. Mudah-mudahan apapun yang dapat kita kongsikan bersama merupakan ilmu yang penuh dengan barakah, dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga dapat meningkatkan lagi ketakwaan kita, mengukuhkan lagi ketaatan kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan ini menjadi pelita yang menerangi perjalanan hidup kita, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sampailah akhirnya kita berharap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan kita rida kepada Allah, lagi diridai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar semuanya? Pada subuh yang dingin ini kita bertemu sekali lagi setiap Sabtu pagi untuk kita meneruskan bicara kita. Ya, kita masih lagi dalam rangka memerhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada menyebut kalimat Al-Quran. Sebab peringkat ini kita masih lagi ingin mengenali Al-Quran melalui Al-Quranul Karim itu sendiri, ya. Jadi insya-Allah kita meneruskan bicara dari mana yang kita berhenti minggu lepas. Minggu lepas kita bicara agak panjang, alhamdulillah, dalam ayat-ayat surah Al-Hasyr, kan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, iaitu dalam juz yang ke-28. Kita baca kemarin surah Al-Hasyr daripada ayat yang ke-18. Tuan-tuan puan-puan sekalian masih ingat lagi? Ya, ayat 18 kemarin firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan, melihat apa yang dia kerjakan, apa yang dapat dilakukan sebagai bekalannya untuk menghadapi hari esok. Dan kita dah bentangkan kemarin maksud hari esok dalam ayat ini tidak lain dan tidak bukan ialah esok yang pasti setiap daripada kita akan hadapi, iaitu hari kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan persoalan yang Allah ajukan kepada kita untuk kita tanya kepada diri kita sendiri, apa agaknya persiapan kita, apa agaknya bekalan yang mampu kita sediakan, ya, apa sebenarnya mungkin amalan-amalan yang sempat kita kerjakan sebelum habis umur kita yang dipinjamkan Tuhan, ya, untuk menghadapi hari perhitungan nanti kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni hamba-hambanya yang senantiasa menyedari betapa singkat umur yang Allah beri dan menyedari bahawa umur yang ada ini tidak sepatutnya kita sia-siakan pada perkara-perkara yang tidak mendatangkan keuntungan apa-apa kepada kita nanti, ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah kekalkan ketakwaan kita. Dalam ayat ini kita sebut kemarin Allah perintahkan kepada hamba yang beriman, wattaqullah, ittaqullah, 2 kali Allah ulang, ya, dalam ayat ini, bertakwalah kamu kepada Allah, ya. Kemudian kita dah baca kemarin dalam ayat yang ke-19, wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum. Janganlah kamu pula menjadi seperti mereka, orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah balas
menjadikan mereka itu lupa kepada diri mereka sendiri. Na'udzubillah. Alhamdulillah kita dah bentangkan ada kisah contoh tauladan yang kita bentangkan kemarin, kisah Fudail bin Iyad. Ingat lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, panjat tembok malam-malam nak mengintip ataupun nak mendengar pasang telinga suara wanita yang dipuja-puja hatinya. Ingat tak? Sampai datang sutikan keinsafan, kesedaran yang Allah bisikkan dalam hatinya sehingga berubah sama sekali daripada seorang insan yang penuh dengan kejahatan, melakukan kita kata rompakan pada waktu malam, menakutkan orang untuk berjalan pada waktu malam sehingga akhirnya menjadi seorang ahli ilmu, ahli amal soleh, ahli ibadat, seorang yang sangat tinggi darjatnya di sisi Allah dan juga pada pandangan manusia ya. Kemudian saya ada bentangkan juga kemarin kisah seorang alim besar daripada kita kata daripada wilayah Sumatera, iaitu almarhum Syekh Muhammad Jamil Jambik ya. Cuma sebagai pembetulan sedikit, saya tak pasti sebutannya Jambek ataupun Jambik, tetapi selepas kuliah saya dapati ada yang membetulkan saya, mengatakan sebutan sebenarnya ialah Muhammad Jamil Jambik, bukan Jambek ya. Jadi insya-Allah ya, kita sebagai manusia ada kelemahan dan kesilapan kita, itu saya perbetulkan ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh cari sejarah beliau ini dalam Google ataupun cari, mungkin ada tulisan-tulisan mengenai ulama-ulama wilayah Sumatera ya. Alhamdulillah. Nah, maka begitulah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita hidup di dunia ini dalam keadaan kita lupa pada Tuhan ya. Kalau kita lupa pada Tuhan, Tuhan tak rugi apa. Tapi kalau kita terus-terusan dengan pilihan kita untuk lupa kepada Allah, Allah akan balas. Setimpal dengan pilihan dan keinginan kita sendiri, Allah jadikan kita ni akhirnya lupa pada hakikat diri kita sendiri. Kalau kita dah lupa diri tuan-tuan, kita tak sedar kita ni siapa, kita tak tahu asal-usul kita, kita tak mahu melihat dan menginsafi ke mana perjalanan hidup kita akhirnya, maka akan rugilah manusia seperti ini serugi-ruginya ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, insya-Allah hari ini kita sambung dengan ayat yang berikutnya. Nah, sebab yang kita nak baca sebenarnya ialah ayat yang ada kalimat Al-Quran kan, dan itu dalam ayat yang ke-21. Jadi hari ini kita lihat pada ayat yang ke-20 dan juga ayat yang ke-21. Sebagai sambungan minggu lepas. InsyaAllah kita perhatikan bersama. Ayuh kita simak mushaf kita masing-masing. Yang ada terjemahan ke, yang tak ada terjemahan ke, yang terjemahan bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris, bahasa apapun insya-Allah. Kita mula perhatikan ayat ini, ayat ke-20. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama, kata Allah. La yastawi, tak sama langsung. Siapa? Ashabun nari, penghuni-penghuni neraka, wa ashabul jannah, dan penghuni-penghuni syurga. Tak ada persamaan. Jauh sama sekali. Yang satu hidupnya penuh keindahan, yang satu hidupnya penuh dengan keburukan, yang satu hidupnya diisi dengan ketaatan, keimanan, yang satu hidupnya diisi dengan perkara-perkara yang hanya membawa kemurkaan Tuhan. Yang satu hidupnya senantiasa beringat bahawa dia akan kembali pada hari akhirat untuk diberikan balasan setimpal di atas segala amalan dunianya, tetapi yang satu pula selalu melupakan hakikat dirinya sendiri, melupakan hakikat kehidupannya di dunia, malah melupakan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta dan mengurniakan rezeki kepadanya ya. Jauh beza. Maka begitu akhirnya yang satu nanti bila balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari perhimpunan, yang satu mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu. Tidak ada perlindungan lain selain daripada perlindungan Allah sahaja. Sedangkan yang satu lagi pula, penghuni-penghuni neraka pada hari perhimpunan lagi, sebelum diadakan perhitungan ataupun kita kata mahkamah pengadilan Allah, sudah tersiksa kerana diletakkan oleh Allah dalam keadaan penuh sesak, tenggelam dalam peluh manusia yang begitu ramai sesaknya, yang mana dibakar mereka oleh panas dan terik matahari. Yang mana kata sebahagian riwayat, panasnya seolah-olah matahari itu hanyalah sejengkal di atas kepala mereka. Itu yang mereka rasakan. Ya, tersiksa. Jauh beza. Ya. Kemudian bila di dalam perhitungan Allah, dalam mahkamah Allah, yang satu dalam keadaan
penuh rela, penuh gembira, bahagia, dipermudahkan hitungannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana keimanannya, kerana ketaatannya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan seperti itu. Mudah, kemudian terus jalan, ya, meniti as-sirat dalam keadaan dilindungi Allah dalam naungannya, ya, seberang dengan selamat. Ada yang laju bagaikan angin bertiup kencang, ada yang laju juga tapi bagaikan burung yang berterbangan, ada yang bagaikan berlari, ya, tidak sabar mendapatkan syurga yang dijanjikan Allah kepadanya, ada yang berjalan, malah ada yang merangkak-rangkak, tapi itu golongan yang akhirnya mendapat kebahagiaan nikmat dalam syurga. Yang satu lagi pula jauh beza, tak ada sama langsung. Merangkak, menangis, meraung, merayu, minta tolong. Tak ada siapa boleh tolong mereka. Masing-masing dengan urusan masing-masing, dengan kerisauan masing-masing, dengan kita kata hisab dan juga ganjaran masing-masing yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meraung, tersiksa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu baru merentas as-sirat, titian, sampai akhirnya terjatuh dan tergelincirlah mereka seperti mana yang ditentukan balasan oleh Allah setimpal di atas kejahatan dan keingkaran mereka semasa di dunia, ya. Jadi kata Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini harus kita letakkan selalu dalam pertimbangan kita, dalam kesedaran kita, ya, bahawa ada dua golongan manusia. Tak ada golongan ketiga. Ya Allah, aku tahulah aku tak layak dapat syurga, tapi aku tak naklah masuk neraka. Agak tempat ketiga duduk diam-diamlah, tak dapat syurga pun tak apa, asal tak disiksa Tuhan dalam neraka. Tak ada tuan-tuan, tak ada golongan ketiga. Tak ada golongan yang ketiga, ya. Maka itulah yang harus kita sedarkan diri kita, seperti mana peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengatakan dalam ayat ke-20 ini, ashabul jannati humul faizun. Penghuni-penghuni syurga, mereka itulah sebenarnya yang mendapat kejayaan. Faizun, mendapat kejayaan, ya. Jadi ada di antara kita kan letak nama anak Faiz. Faiz maknanya yang berjaya, seorang yang successful, Faiz, ya. Itu kalau satu. Kalau dia orang wanita ataupun anak perempuan, kita namakan Faizah kan? Faizah, ya, wanita yang berjaya, insya-Allah. Bila kita letak nama anak demikian, pastinya harapan kita ialah kita nak anak kita ini akan meningkat dewasa, meneruskan kehidupan sebagai seorang insan yang penuh dengan kejayaan. Bukan setakat kat dunia je lah yang kita harapkan je, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita harapkan kejayaannya juga, insya-Allah dianugerahkan oleh Allah berkat didikan kita, berkat bimbingan kita, berkat keimanan yang mudah-mudahan kita doakan Allah letakkan subur dalam hati anak-anak ini. Mudah-mudahan kejayaan mereka juga berterusan berkekalan di dalam syurganya, ya. Ada pula yang letak nama anak Faizun ataupun Faizin. Kalau Faizin macam mana? Faizin tu maknanya banyak, plural, ya. Asal dari segi bahasa, Faizin maknanya orang-orang yang berjaya, bukan seorang. Kalau seorang Faiz ataupun Faizah. Tapi kalau letak nama Faizin maknanya orang-orang yang berjaya. Padahal anaknya seorang aja. Wallahu alam bisawab. Mungkinlah maksudnya ialah dia nak anak dia seorang ni, ya. Tapi nak letak nama Faizin, seolah-olah macam anak dia seorang itu mendapat kurniaan, kejayaan yang Allah berikan pada ramai orang, itu banyak anak dia dapat seorang, mungkinlah agaknya. Ya, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan apapun yang kita letakkan hasrat yang baik untuk anak-anak kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, kita sambung pada ayat yang ke-21. Ini ayat yang ada kalimat Al-Quran yang ingin kita cari dan kita baca, ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, lau anzalna hadzal qur'ana, sekiranya anzalna, kami turunkan, hadzal qur'ana, Quran ini, ala jabalin, ke atas sebuah gunung. Nampak tuan-tuan? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, kalaulah kami turunkan Quran ini ke atas sebuah gunung sekalipun, la ra'aitahu, nescaya engkau akan dapat lihat gunung itu jadi apa? Khasyian, tunduk, ya, jadi tunduk, khasyi', daripada perkataan khusyuk lah. Kita dalam Al-Quran bila kita jumpa perkataan khusyuk dalam solat tu, maknanya kita tunduk. Khusyuk dalam solat bukan tunduk tubuhnya, bukan tunduk matanya sahaja, tetapi yang lebih utama tunduk hatinya, tunduk jiwanya di hadapan keagungan dan ketinggian Allah, ya kan? Maka dalam ayat ni Allah kata kamu akan lihat gunung itu tunduk. Tunduk apa? Tunduk ketakutan, tunduk gerun, ya. Kalaulah Quran itu diturunkan ke atas gunung.
Bukan setakat tunduk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya Allah, gunung yang besar tu. Mungkin kita terbayang, ya macam mana gunung tunduk. Kalau kita manusia adalah berdiri tegak, ada tunduk sikit, tunduk banyak, ada tunduk tersungkur. Macam orang sujud terbaring. Kalau gunung tu macam mana dia tunduk, Ustaz? Bukan ada kaki ke, ada badan, ada kepala, bentuk dia tunduk macam mana. Jangan tanya saya lah bentuk gunung tunduk macam mana. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan makhluk-makhluk Allah yang lain mereka bersujud dan bertasbih kepada Allah. Ya, contoh dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf masih kecil kan, pada satu ketika dia menceritakan pada bapaknya. Nabi Yusuf cakap apa? Bapak, kata dia, aku mimpi dalam tidur. Usop mimpi, Usop nampak ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Pak, Usop nampak dalam mimpi tidur. Nampak apa? Nampak bulan, nampak matahari, nampak ada 11 bintang. Semuanya tunduk sujud kepada Yusuf, kata dia. Allah. Jadi kita jangan persoalkan. Itu yang Nabi Yusuf nampak tu, bintang sujud, matahari sujud, bulan sujud. Macam mana Ustaz sujud? Kan tu ada kepala, ada tangan, ada kaki, tunduk badannya, ya kan? Kepalanya letak atas lantai. Mana bulan ada kepala, ada kaki, ada lutut, ada badan semua. Begitu juga dengan bulan, dengan matahari, begitu juga dengan bintang. Ini bahasa yang Allah ceritakan menunjukkan sujud itu ialah tandanya tunduk mematuhi perintah Allah. Macam mana ya burung-burung bertasbih, macam mana ikan-ikan bertasbih. Kita bertasbih ada lidah, ada bunyi, subhanallah. Ikan macam mana bunyi tasbih dia, burung macam mana bunyi tasbih dia. Itu dalam alam burung, dalam alam haiwan, tasbih mengikut fitrah yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka, ya. Jadi begitu dalam ayat ini Allah menceritakan, kalaulah kami turunkan Quran itu ditujukan kepada gunung, nescaya kamu lihat gunung itu tunduk. Tunduk maknanya apa? Takut dia. Ya, rasa beban, rasa berat, rasa bersalah memikul Al-Quran itu. Ya, mutasaddian min khasyatillah. Bukan setakat tunduk, malah mutasaddian. Mutasaddian maknanya terbelah, tuan-tuan. Pecah dia. Ya, terbelah. Retak dia. Kalaulah Quran itu dipikulkan ke atas dia, iaitu gunung tadi, ya. Min khasyatillah, dengan sebab apa? Dengan sebab takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ayat ini merupakan, kita kata, sindiran, malah kritikan Allah kepada manusia. Manusia ni nak banding dengan gunung, siapa lagi kuat, tuan-tuan? Siapa lagi besar? Ya, siapa lagi kebal rasanya antara manusia dengan gunung? Cuba kita lagakan, hantuk kepala kat gunung tu, siapa yang meraung sakit? Tak kita namanya. Kita letak kita sebelah gunung. Berapa besar gunung tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ya, berapa besar gunung itu? Tapi kata Allah, seandainya kami turunkan Quran ke atas gunung-gunung, ya, bukan ke atas pokok, bukan ke atas unta, tidak, atas gunung. Gunung itu akan tunduk terbelah kerana takut kepada Allah. Sayang sekali manusia yang tidaklah sebesar, sekuat, segagah gunung. Manusia tidak punya rasa takut bila diberikan ayat-ayat Allah kepadanya, dibacakan firman Allah kepadanya, diperintahkan oleh Allah untuk mentaatinya, diajak untuk beriman kepadanya. Berapa ramai manusia yang kerdil ini menyombong depan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kita dengan gunung. Gunung akan terbelah, tunduk, takut dia kepada Allah kalau dapat Quran. Kita dapat Quran, kita permainkan. Kita dapat Quran, kita sindir-sindir, kita abaikan, kita campak ke tepi, kita tak ambil peduli, kita tak didik hati kita untuk merasa terusik hati bila mendengar ayat Quran itu dibaca, ya. Na'udzubillah min dzalik. Astaghfirullahaladzim. Wa tilkal amsalu, dan demikianlah perumpamaan. Ya, amsal ni Allah berikan perumpamaan. Tengok wahai manusia, ini kiasan Allah tunjukkan. Ya, demikianlah perumpamaan dan perbandingan, nadribuha linnas, yang kami berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan manusia mahu berfikir, melihat dan merenung keadaan dirinya dan hakikat dirinya sebagai manusia. Kerdil saiznya, sebagai hamba Allah statusnya, bergantung kepada Tuhan pengharapan dan keperluannya. Hidupnya akan balik kepada Allah akhir ajalnya.
Tapi tetap bila diberikan perintah oleh Allah melalui kitabnya yang penuh dengan kesucian, kemuliaan, keagungan di sebalik firman-firmannya, manusia pilih untuk menyombong, membesarkan dirinya. Lupa bahawa akhirnya tak ada tempat lain untuk dia kembali, melainkan hanya kepada penciptanya juga. Ya? Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jangan pula lepas ni tuan-tuan. Jangan pula lepas ni kita ni pandai-pandai ambil Quran, kita bawa pergi naik atas bukit tinggi, naik gunung mana ke. Kalau kat Singapura ni kita gunung tak? Kita ada gunung kat Singapura? Gunung hakikatnya tak ada bukit, tapi namanya gunung juga, Mount Faber. Kita naik Mount Faber tinggi-tinggi tu. Nah, naik ke atas kita baca Quran, baca kuat-kuat. Ustaz, baca Quran saya letak kat atas gunung ni, atas bukit ni. Tak ada pun dia tunduk, tak nampak pun dia terbelah, tak nampak pun dia retak, Ustaz. Ini faham macam mana ya. Kan Allah kata watilkal amsal, itu perumpamaan dan perbandingan. Diandaikan kata Allah, bukan betul-betul kita bawa Quran ni kita baca letak atas gunung, tidak. Maksudnya kalau Allah yang turunkan, lau anzalna, kalau kami turunkan, maknanya kami tujukan, kami berikan amanahnya. Nah, wahai gunung, Quran ni untuk kamu. Untuk apa? Untuk dibaca, diamalkan, dipegang, ditaati. Gunung tak sanggup, tak ada apa-apa sekalian. Gunung tak sanggup, takut dia. Terbelah dia kerana takut kepada Allah. Tapi manusia yang berani kan? Berani betul manusia ni. Ya Allah, seolah-olah macam dia tu kebal di hadapan kekuasaan dan keagungan Tuhan ya. Bukankah ada ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau tak salah surah Al-Ahzab ke apa kalau tak salah, Allah SWT pernah menceritakan, inna aradnal amanata, kami dah bentangkan dan tawarkan amanah ini, amanah untuk mentaati Allah, amanah untuk beribadat kepada Allah dengan ada pertanggungjawapan dia, ada accountability dia. Amanah kat sini pernah Allah tawarkan sebagai satu bentuk pertanggungjawapan, accountability. Kalau buat, dapat pahala begini, dapat balasan begini, syurga begini, kemuliaan begini. Tapi kalau tak nak buat, dah diberikan amanah oleh Tuhan, tak laksanakan, cuai, khianat, maka akan dapat balasan siksaan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kepedihannya. Ya? Allah berikan, Allah tawarkan, aradnal amanata, kami tawarkan, kami bentangkan amanah ini kepada siapa? Ya? Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali. Kami tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, kata Allah. Ya. Fa abaina an yahmilnaha. Tetapi semua makhluk-makhluk itu, yang besar-besar ni, bukan kecil-kecil ni. Allah tawarkan pada langit. Berapa besar langit tu tuan-tuan? Malah Allah gunakan perkataan jamak, samawat. Langit-langit yang banyak, yang berlapis-lapis. Allah tawarkan kepada langit-langit semua. Fa'abaina ayyahmilnaha, langit-langit tak nak terima tuan-tuan. Tak sanggup nak pikul amanah daripada Allah. Allah tawarkan kepada bumi, nah wahai bumi, nak jadi tak hamba aku berikan istimewa ni, satu amanah. Nak buat macam mana ya Allah? Kalau kau dapat laksanakan amanah ini, kau taat, kau tunaikan, dapat syurga, dapat balasan baik, dapat apa pun kesenangan Allah berikan. Tapi kalau kau degil, tak nak ikut, amanah pikul tetapi diabaikan, akan dapat siksaan yang setimpal. Tak tuan-tuan. Takut bumi nak terima. Wal jibal, begitu juga dengan gunung. Bukan satu gunung. Jibal Allah gunakan perkataan jamak lagi, plural. Gunung-gunung Allah tawarkan. Fa'abaina an yahmilnaha. Semua makhluk ini tanda. Menolak. Tak apalah ya Allah. Kami rela hidup setakat melaksanakan apa yang kau dah aturkan. Kau suruh kami ini kalau jadi langit, kerja kami begini, kami buat dah ya Allah. Dah. Tak nak ada amanah tambahan, ada syarat kalau betul buat dapat balasan istimewa, kalau tak buat dapat siksaan. Kami setakat hamba-Mu ya Allah, kami nak laksanakan apa yang dah Kau aturkan. Gunung tak sanggup. Wa ashfaqna minha, kata Allah. Dan mereka itu ataupun makhluk-makhluk tadi yang namanya langit, bumi dan gunung-gunung rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, takut untuk pikul amanah yang ditawarkan oleh Allah. Wa hamalahal insan. Tapi manusia Allah hamalahal insan. Manusia pikul amanah itu. Manusia memang macam gitu tuan-tuan. Kita tengok diri kita. Ya kan? Bila dijanjikan sesuatu hadiah, ya, bila kita dijanjikan sesuatu hadiah, kau kalau buat gini, aku kasih kau macam ini. Kita ni kadang-kadang kita sampai tak fikir kita mampu buat ke tak mampu buat. Kita nampak janji hadiahnya. Betul tak tuan-tuan? Kita ingat senangnya nanti, wah kalau dapat bagus ni, ya kan? Dapat syurga, dapat untung. Kita jarang memikirkan apakah kita mampu
Di sebalik kita menerima permintaan tadi, sama ada kita mampu laksanakan, tunaikan ataupun tidak, tuan-tuan. Itu sikap manusia. Sikap manusia. Ya kan? Sebagai contoh, berapa ramai daripada kita bila minta kawan-kawan janjikan tu, kata, Man, kau minta tolong kau ni, kalau buat aku kasih amanah, kau jaga ini. Kalau kau dapat, jaga dengan baik, nanti insya-Allah aku kasih upah. Bila dengar upah, berapa kau nak kasih? Tak banyak lah, dalam $500 habis kerja ni semua kau selesaikan, aku upah kau $500. Kita nampak $500-nya, tuan-tuan apa pasal. Kadang-kadang kita tak perhatikan betul-betul. Ini benda yang kita nak terima ni amanah. Boleh buat ke tak boleh buat? Kita main sondol, iyalah. Boleh, tak ada masalah, tuan-tuan sekalian. Begitu kan banyak dalam kehidupan kita. Dengan mudah, sekonyol-konyolnya, ya. Bila ada sesuatu amanah, sesuatu tanggungjawab, sesuatu kewajipan, satu tugas, kita ke depan, kita boleh buat. Tapi berapa banyak kita tidak memerhatikan sama ada kita mampu ataupun tidak. Begitu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah janji macam-macam, dan ini sifat manusia. Dalam sebahagian riwayat menceritakan inilah amanah yang diberikan kepada Adam, ditawarkan, dan Nabi Adam alaihissalam menerima. Ya, maka kita mewarisi itu. Tetapi yang menjadi patutnya pautan kita ialah jangan salahkan. Ya, aku tak ada pun terima ni. Ini salah datuk aku Nabi Adam dulu lah, pasal pandai-pandai terima, kan dah susah hidup ni. Jangan, tuan-tuan. Ya, sebab manusia ini dipilih oleh Allah untuk memikul amanah itu. Allah menjanjikan kemuliaan kepada kita. Kerana kita pilih, kita sanggup, itu fitrah kita memikul amanah, Allah berikan kita. Bukan setakat kemuliaan nanti bila kita berjaya balik pada hari akhirat, layak dapat syurga, tidak. Kita dilahirkan oleh Allah. Saat kelahiran kita itu sudah diberikan kemuliaan oleh Allah. Allah berikan kita kemampuan dengan potensi. Allah akan berikan akal untuk kita mampu gunakan. Allah berikan hati, sumber kekuatan kita. Allah berikan kewarasan. Allah berikan kematangan. Allah berikan kita kata keteguhan dan ketabahan jiwa kepada manusia. Sebab itu manusia walaupun nampak kecil dibandingkan dengan gunung, berapa banyak gunung yang sampai habis, luak, tuan-tuan, habis. Jadi tanah rata dengan sebab kepandaian manusia ini, ya kan? Cipta mesin itu, jentera ini, ya. Nak perlukan pasir, nak perlukan tanah, perlukan batu. Diambil daripada gunung-gunung itu, dikorek sikit-sikit sampai sama-sama jadi rata, tuan-tuan. Itu hebatnya manusia, kan? Cuma kita kena sedar dalam memikul amanah ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab itu tadi, ya, wa hamalahal insan. Bila langit tak nak terima, langit rasa takut untuk pikul amanah. Lepas ditawarkan oleh Allah, bumi begitu juga, gunung begitu juga. Wa hamalahal insan, tapi insan, manusia sanggup terima. Kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu ada unsur menzalimi diri sendiri pun ya. Manusia ada unsur jahil, ya, tidak berapa faham akan amanah yang dipikulkannya. Begitu manusia. Jadi kita kena hati-hati itu saja. Jangan sampai bila kita ini memikul amanah, kita berlaku zalim. Zalim terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri. Orang yang zalim pada dirinya sendiri ialah dapat amanah, dia tahu, dia sedar, kalau aku buat dengan baik, seberapa yang aku sanggup, seberapa yang boleh, sekadar upaya aku, insya-Allah Allah berikan kemuliaan. Penuh kesedaran itu. Ya, jangan menzalimi diri sendiri sebab kita tahu kalau kita tak laksanakan pula amanah ini, sebaliknya kita cuaikan, kita abaikan, kita ambil tak kisah, kita akan dapat siksaan, azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pilih yang itu. Kalau pilih itu, kita aniaya diri kita sendiri, kita menzalimi diri kita sendiri, ya. Dan jangan kita bersikap jahil. Nak memikul amanah ini perlu ada ilmu. Kita kena faham mana ada orang pakai bawa amanah jadi orang Islam yang menerima Quran untuk dilaksanakan, terima hadis ajaran Nabi untuk dijadikan ikutan dan tauladan, terima perintah daripada Allah untuk ditaati. Macam mana kita nak taati itu semua, nak laksanakan kalau kita tidak tahu caranya, tak ambil tahu macam mana kaedahnya, macam mana bentuknya, itu orang yang jahulah, penuh dengan kejahilan. Jadi kita jaga insya-Allah. Ya, Allah berikan kita kemuliaan. Allah janjikan kepada kita kemuliaan. Kita pegang dan kita hargai kemuliaan itu. Kita syukuri, kita jaga. Yang mudah-mudahan sampai akhirnya Allah berikan kita lebih banyak lagi kemuliaan, kesenangan, ganjaran dalam syurganya nanti insya-Allah, ya. Jadi perumpamaan kita, lihat
Jangan sombong depan Allah. Allah berikan kemuliaan, kita jaga. Jangan kita merasakan diri kita besar, boleh melanggar apa sahaja yang diperintah dan dituntut oleh Tuhan. Ya, itu ayat yang kita baca pada ayat 21. Allah berikan perumpamaan. Ini tujuannya apa tuan-tuan? Perumpamaan. Seandainya kami turunkan Quran ke atas gunung. Bukan betul-betul. Sebab gunung pun tak nak terima. Manusia yang telah terima. Kita jaga betul-betul, ya. Jangan anggap tu sebagai satu bebanan menyusahkan kita. Menyesal aku jadi manusia ni, ya. Tuan-tuan, dah Allah tetapkan. Tapi di sebalik ketetapan Allah, yang ada kalanya kita rasa, susahlah Ustaz, peritlah Ustaz, berat dan beban dah Ustaz. Tak apa, kita yakin di sebalik bebanan, tanggungjawab sementara saja di dunia, Allah nak berikan satu kesenangan yang tidak dapat kita gambarkan, tinggi nilainya, istimewanya, yang akan Allah berikan kekal di dalam syurga untuk kita, insya-Allah. Kita fokus, ya, matlamat kita itu, insya-Allah kita tidak akan dihampakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, demikian selesainya ayat-ayat Allah dalam surah Al-Hasyr yang saya rancangkan untuk kita perhatikan bersama, sampailah ke ayat yang ke-21 hari ini. Alhamdulillah, ya. Selalu ingat pada Allah. Jangan lupa pada Allah. Takut nanti Allah jadikan kita lupa kepada diri kita sendiri. Ada Al-Quran ini. Jadi maknanya Al-Quran Allah berikan sebagai satu amanah, kemuliaan untuk kita. Ingat, kita pegang ringan, Ustaz. Oh tengok ni, alah kalau 30 juz baru berapa. Ni saya pegang ni pun mushaf yang dicetak ikut satu jilid, satu juz. Tipisnya tuan-tuan. Ringan aja, ha. Ada yang dah cetak kecil, ada yang kecil boleh letak kocek lagi. Sekarang kita rasa ringan, dah masuk dalam handphone kita, ha. Masuk dalam handphone kita, bawa ke mana-mana. Sedangkan dalam tu ada banyak lagi benda lain, dengan gambar macam-macam, dengan video macam-macam, dengan apps macam-macam, ya kan? Quran salah satu daripadanya. Kita rasa ringan kan dengan Quran? Tapi di hakikat di sebaliknya ialah Al-Quran itu merupakan kitab yang sangat besar. Berat sebenarnya. Agung, mulia yang Allah SWT berikan untuk kita. Untuk kita. Bukan sebagai satu bebanan yang menyusahkan. Tidak. Tetapi sebagai melengkapkan kemuliaan yang Allah hadiahkan kepada kita. Kita jaga tuan-tuan, ya. Gunung tak sanggup, kita sanggup. InsyaAllah. Kenapa kita bodoh ke? Adalah bodohnya juga kita ni manusia, ya. Tapi sebab kita ini inginkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allah dah pilih kita sebagai hamba-Nya yang memberikan keistimewaan dan kemuliaan. Kita jaga, insya-Allah, ya. Jangan pula akhirnya Allah jadikan kita mulia. Sebagai manusia dilahirkan mulia. Allah tambahkan lagi kemuliaan pada kita dengan apa? Dengan akal, dengan hati, dengan nikmat. Tambah nikmat yang besar ini namanya Quran. Ini sebagai pelengkap kemuliaan kita. Jangan sampai akhirnya kita balik kepada Allah, kemuliaan Quran ni pun hilang, kemuliaan akal kita pun hilang, kemuliaan harga diri pun tak ada, kemuliaan sebagai manusia pun tak ada. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia ini kami kembalikannya nanti pada hari perhitungan dalam keadaan yang sehina-hinanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang seperti itu, ya. Baik. Nah, selesai kita daripada surah Al-Hasyr dan selesai kita daripada juz 28, tuan-tuan. Ya, kalau kita cari selepas surah Al-Hasyr ini, surah Al-Hasyr, kemudian lepas tu ada surah apa lagi yang lain? Saya lihat, ya. Surah Al-Mumtahnah, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Munafiqun, surah At-Taghabun, surah At-Talaq, dan akhir sekali dalam juz 28 surah At-Tahrim. Surah-surah ini kita tidak baca sebab tak ada ayat yang mengandungi kalimat Al-Quran. Kita akan pindah ke juz yang ke-29 sekarang. Boleh tuan-tuan? Nah, kita cari juz 29. Siap? Surah apa lepas tu kita akan jumpa dengan perkataan Al-Quran. Dalam juz 29 kita akan jumpa pertama sekali surah Al-Muluk. Kemudian ada surah Al-Qalam, ya. Kemudian ada surah Al-Haqqah, surah Al-Ma'arij, surah Nuh. Banyaknya Ustaz kita lompat. Tak apa, kita lompat. InsyaAllah hujung tahun ni selesai kita habis daripada siri memerhatikan ayat yang mengandungi kalimat Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita akan baca surah Al-Jin. Ya, surah Al-Jin, sebab dalam surah Al-Jin ini ada kalimat Al-Quran. Boleh tuan-tuan? Ada juz yang ke-29. Ayo kita cari juz 29 surah Al-Jin. Ada surah Al-Jin.
Ustaz, kenapa Ustaz bila baca jin macam panjang nunnya gitu? Memanglah sebab nun tu ada sabdu. Nun tu ada sabdu. Al-jin. Kalau kita baca Quran, perkataan jin tu kena dengung 3 harakat tuan-tuan, panjang sikit. Pasal ada nun, ada sabdu ya. Surah Al-Jin. Ada tuan-tuan? Kita nak baca daripada ayat yang pertama sebab dalam ayat pertama ada kalimat Qur'anan ajaba. Nampak tuan-tuan? Ada tak? Ayo. Masih tercari-cari? Janganlah gitu. Juz 29, ayo. Cari pelan-pelan. Kita jumpa surah Muluk dulu, kemudian surah Al-Qalam, kemudian surah Al-Haqqah, kemudian surah Al-Ma'arij, kemudian surah Nuh, kita jumpa surah Al-Jin. So tak jumpalah surah Jin, nampak jin ada? Jangan. Nanti dulu nak tengok-tengok jin buat apa, nak cari jin apa pasal? Ya, kita nak baca surah Al-Jin. InsyaAllah daripada surah Al-Jin kita baca akan mengajar kita, memberikan peringatan dan keinsafan kepada kita akan hakikat kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah, milik Allah kita ini. Siapa kita? Kita baca, ya, tengok pengajarannya daripada kisah golongan jin insya-Allah, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dah? Ya. Jadi kalau walaupun kita dah lompat jauh daripada surah Al-Hasyr kemarin, lompat beberapa surah sampai kita jumpa surah Jin, tapi ceritanya kita boleh kaitkan sedikit apa kita baca daripada surah Al-Hasyr. Ingat tak ayat surah Al-Hasyr? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah kamu jadi seperti mereka yang lupa pada Allah, lalu Allah balas dengan jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Lupa pada diri sendiri maknanya apa? Tak sedar hakikat diri itu siapa. Ya kan? Kita dah bincang kemarin. Nah, kita nak lihat bagaimana jin pula. Ada satu golongan yang menunjukkan betapa mereka itu menjadi tauladan kepada kita manusia. Jin, satu kumpulan yang Allah sebut kisahnya dalam surah ini, menjadi tauladan kepada kita. Tentang apa? Tentang mengenali hakikat diri. Ya, mengenali siapa kita sebenarnya sebagai hamba Allah. Ya, baik, insya-Allah kita baca sama. Dah siap semua insya-Allah? Ya, surah Al-Jin ayat yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita baca agak panjang ya. Jadi insya-Allah hari ini kita dapat seberapa yang dapat, insya-Allah mungkin 2-3 ayat sahaja. Minggu depan kita sambung lagi ya. Apa yang kita boleh belajar daripada puak jin yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا صدق الله العظيم. Yang bermaksud, Qul, katakanlah. Pasti dah semua kita dah tahu, dah biasa dengan perkataan qul dalam Al-Quran ya. Bila Allah kata qul pada pangkal ayat, itu perintah daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, qul, katakanlah. Kata apa? Inilah yang Allah suruh Nabi katakan untuk disebut kepada umatnya atau disebut kepada masyarakatnya, kepada orang yang menjadi sasaran dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ya, Masya Allah, Al-Quran ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia merupakan kitab yang
sepenuhnya merupakan wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang Allah firmankan, begitu ucapan Allah, begitu ayat Allah yang diperintahkan kepada Jibril untuk sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka begitulah yang disampaikan oleh Jibril. Tak ada tambah sikit pun, tak ada kurang sikit pun. Begitu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitulah juga yang dibaca oleh Nabi, yang dibacakan oleh Nabi kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada masyarakatnya. Tak tambah sikit pun, tak kurang sikit pun. Termasuklah perkataan kul. Tuan-tuan ya, bayangkan. Kalau dalam dialog kita, ya, in our conversation sebagai manusia, ya, dalam dialog perbualan kita. Katalah saya sebagai bapa, ya, saya cakap dengan anak saya sebagai satu pesanan untuk disampaikan kepada cikgunya di sekolah, kata. Kan sebagai contoh ya. Kata, okey, Man, ini apa pesan ya? Nanti kat sekolah cakap dengan cikgu. Bulan depan ataupun minggu depan, Abah nak kontak cikgu, ada benda nak berbual, nak tanya pendapat cikgu. Ya, Man cakap dengan cikgu macam tu ya. Man, nanti di sekolah Man cakap dengan cikgu. Ini pesanan Abah. Ya, minggu depan Abah nak kontak cikgu, ada benda Abah nak minta pandangan. Okey. Kita bayangkan dalam dialog sebagai manusia dengan manusia, bila anak kita pergi sekolah, apa yang dia cakap? Dia akan cakap, cikgu, Abah pesan. Abah kata minggu depan Abah nak kontak cikgu. Okey? Baik. Ada tak si anak tu cakap depan cikgu dia? Ya. Cakap dengan cikgu. Ya, tadi kan bapa dia cakap, ya, Man, nanti cakap dengan cikgu. Minggu depan Abah nak kontak. Betul tak? Ada tak anak tu kita bayangkan pergi depan cikgu kata, cakap dengan cikgu. Abah minggu depan nak kontak. Ada tak gitu tuan-tuan? Tak ada kan? Mestilah anak tu bila cakap, dia tak akan cakap dia tak akan ulang yang perkataan abahnya, cakap dengan cikgu. Itu frasa cakap dengan cikgu dia tak akan ulang. Tapi yang dia akan cakap ialah, cikgu, Abah kata minggu depan Abah nak kontak. Betul tak? Begitu dengan Al-Quran. Bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan sesuatu kepada umatnya, Nabi Allah kata, "Qul," katakan ya Muhammad kepada mereka, "Huwallahu ahad." Dialah Allah Tuhan yang satu. Patutnya dari segi dialog ya, kita faham Nabi akan depan umatnya akan mengatakan, depan sahabat akan mengatakan, Huwallahu ahad. Dialah Allah Tuhan yang Maha Satu. Itu yang Allah suruh dia cakap kan? Itu yang Allah perintahkan Nabi untuk bicarakan ya. Sepatutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Allah Tuhan yang satu. Tapi kenapa Rasulullah sampaikan juga kalimat qul tadi? Itu patutnya perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, sampaikan kepada umatnya. Nabi tinggal sampaikan. Tapi kenapa Nabi cakap qul lagi? Seolah-olah Nabi suruh orang yang depan dia bercakap pula. Padahal itu perintah Allah kepada Nabi untuk cakap dan sampaikan. Nampak tuan-tuan? Faham maksud saya ni? Tapi begitulah Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak. Nabi tidak berada di satu kedudukan untuk mengubah apapun yang dia dapat daripada malaikat Jibril yang merupakan wahyu ayat Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari segi conversation manusia, perbualan manusia nampak macam janggal. Kita kalau perbualan kita nampak janggal. Allah kata dengan Nabi, qul, beritahu, katakan, huwallahu ahad, Allah itu satu. Patutnya Nabi depan sahabat mengatakan, huwallahu ahad, dia Allah Tuhan yang satu. Bukan qul, katakanlah dia Tuhan yang satu. Kenapa Nabi nak kata dengan sahabat katakanlah? Perintah katakanlah tu Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan? Saya pesan dengan anak saya, cakap dengan cikgu, minggu depan Abah akan call. Takkan anak saya depan cikgu kata, cakap dengan cikgu, minggu depan Abah nak call. Tak. Anak akan cakap, minggu depan Abah nak call cikgu. Ya kan? Tapi begitulah. Ayat Quran begitulah. Tidak boleh diubah sedikit pun. Maka sebab itu, para ulama cukup berhati-hati. Ya, dan itu warisan yang kita terima, khazanah Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada para tabi'in, yang disampaikan kepada semua begitulah.
itulah yang para sahabat terima, itulah yang para sahabat dengar, itulah yang para sahabat hafal, itulah yang para sahabat sampaikan, itulah yang disampaikan daripada satu generasi ke satu generasi. Kalau ada kalimat qul, sebut kalimat qul. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul a'udzu birabbin nas. Dalam ayat ini qul uhiya ilayya. Nampak tuan-tuan? Ya? Nabi tak boleh cakap ini tak boleh Nabi tu berfikir ini qul ni Allah yang suruh aku cakap. Jadi bila aku cakap tak payahlah ulang qul lagi, ya kan? Nabi tak berani dan tidak layak Nabi buat demikian. Begitu yang difirmankan oleh Allah, begitu yang disampaikan. Maka jangan pula kita sampai pada waktu ini pandai-pandai kita nak ubah Quran ke sana kemari, nak buang itu, nak buat ini, nak adjust itu, adjust ini. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Begitu yang kita hafal, begitu yang kita sampaikan, ya. Qul uhiya, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada aku. Telah diwahyukan, maksudnya telah diberitahu kepada aku. Diwahyukan kepada aku, siapa yang mewahyukan? Pastinya Allah. Ya, sebab tu namanya uhiya, diwahyukan. Kalau daripada orang lain tak dinamakan sebagai wahyu, ya. Jadi uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada aku. Apa ceritanya? Annahu, bahawa sesungguhnya istama'a nafarum minal jinni, ada satu kumpulan jin yang telah mendengar apa? Allah tak sebut kat sini, ya. Tuan-tuan, kita tulis, ya. Ya. Qul, katakanlah. Tidak, ya. Qul, katakanlah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Kepadaku, ya. Wahyu apa? Cerita apa? Annahu istama'a bahawa sesungguhnya telah mendengar nafarun minal jin, nafarun minal jin, ya, sekumpulan jin, ya. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mengatakan telah diwahyukan kepada Nabi bahawa sesungguhnya telah mendengar satu kumpulan jin. Allah tak sebut dengar apa, dengar apa. Allah tak sebut. Dengar apa? Dengar muzik, dengar lagu, dengar nyanyian, dengar tangisan, dengar suara ketawa, tak ada sebut. Dengar cerita, tak. Tapi dalam sambungan ayat itu kita dapat gambaran dia, ya. Apa dia? Faqalu, lalu mereka berkata, faqalu inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar Qur'anan ajaba, Qur'anan ajaba. Kenapa yang ini pula saya tulis sengit? Tak apalah, lebih kurang lah tuan-tuan. Saya pun dah semua jadi sengit pula dah. Baca Quran tak sengit, ya. Sesungguhnya kami telah mendengar Qur'anan, Quran, ya, ajaba. Apa ni? Menakjubkan. Kami telah mendengar Quran itu menakjubkan. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam istama'ah yang pertama, kalau kita lihat istama'ah yang pertama ni, dia tak tulis siapa sebenarnya, dengar apa, dengar apa, tak ada, ya kan? Tetapi dalam sambungan ayat itu ada perkataan dengar lagi sekali. Sami'na, ni dengar,
Nampak tak dengar kat situ? Baru diceritakan bahawa dengarnya ialah Quran itu Quran yang sangat menakjubkan, mengagumkan, hebat. Ya, cerita jin ni mereka mengatakan mereka dengar Quran itu menakjubkan. Jadi begitu dalam Al-Quran ada kadang-kadang perkataan yang tak disebut oleh Allah di sesuatu tempat, tetapi ada huraiannya, ada cluenya dalam ayat tersebut ataupun dalam tempat yang lain. Kalau dalam surah ini ataupun dalam ayat ni dia punya clue tak jauh ataupun dia punya isyaratnya tak jauh. Dalam ayat yang sama dah ada gambaran dia. Inna sami'na, kami dengar apa? Qur'anan ajaba. Quran itu sesuatu yang sangat menakjubkan, mengagumkan, ya kan? Tapi kadang-kadang bila kita baca Quran kena hati-hati. Bila kita baca Quran tengok ayatnya apa ya, kurang ya, apa maksud Allah Taala ni? Jangan, sebagai orang beriman kita diajar ya, ada kaedah dalam tafsir. Bila satu ayat itu nampak ada sesuatu kekurangan ataupun sesuatu yang tak disebut selengkapnya, ya, bukan maknanya Allah lupa. Na'udzubillah, subhanallah, Allah maha suci daripada mewahyukan menjadi kitab panduan benda-benda yang Allah lupa. Allah tak mungkin lupa. Ya kan? Jangan pula kita anggap wah ini malaikat Jibril tersilap ni, ada kurang satu perkataan apa dia. Jangan tuan-tuan. Nabi SAW pun tak mungkin menyampaikan Quran itu kurang daripada yang diwahyukan. Sedangkan perkataan seperti qul itu pun disebut oleh Nabi SAW. Ya? Kalau macam kita ni, banyak sangatlah Quran ni, panjang sangat. Cuba ringkaskan sikit, potong tu, potong ni. Baca orang faham lah ringkasannya. Tak ada tuan-tuan. Perkataan qul pun disebut oleh Nabi SAW. Padahal dalam perbincangan, kalau dialog perbualan manusia dengan manusia macam tak kena. Tapi itu kedudukan Al-Quran. Ya, jadi tak mungkin Nabi lupa ke, malaikat tertinggal ke, Allah lupa, tak. Ya. Tetapi kita kena hati-hati. Bila ada benda yang agak kurang, jangan terus kita pandai-pandai meletakkan pendapat kita. Oh ini mesti perkataan ini, mesti maksudnya tertinggal ini. Tidak. Kita kena cari dalilnya dalam Quran. Sama ada dalam ayat itu sendiri. Contoh macam ayat kita baca. Ya kan? Telah diwahyukan kepada aku bahawa ada sekumpulan jin telah terdengar. Dengar apa? Oh, dengar apa? Dengar suara Nabi. Menyanyilah agaknya. Tak. Jangan pandai-pandai. Kena cari apa buktinya. Apa dia punya indikasi, apa clue dia. Dalam ayat ni rupanya dalam tempat yang sama, dalam ayat yang sama Allah terus ada kata inna sami'na Qur'anan ajaba. Rupa-rupanya jin mengatakan kami mendengar Quran itu sesuatu yang menakjubkan. Yang didengar ayat Quran rupanya. Kadang-kadang bila cari dalam ayat yang sama tak ada. Dia ada dalam ayat yang dekat-dekat, ayat sebelumnya ataupun ayat sambungan selepasnya. Kadang-kadang tuan-tuan tidak ada tapi kena cari dalam surah yang sama. Kadang-kadang surah yang sama kurang lengkap. Kena cari dalam surah-surah yang lain. Sebab Quran itu walaupun turunnya dalam tempoh lebih daripada 20 tahun. Tetapi dia bagaikan satu hasil sulaman yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Sampai akhirnya bila disusun semula menjadi mushaf yang kita baca. Tidak disusun ikut turunnya. Ya, macam saya pernah sebut kemarin kan, tidak disusun surah yang pertama yang paling awal diturunkan. Surah terakhir muka surat penghabisan itu surah yang penghabisan ataupun ayat penghabisan yang diturunkan kepada Nabi SAW sejurus sebelum Nabi wafat meninggal dunia. Tidak seperti itu. Ya, turunnya ikut urutan yang berbeza tetapi bila diletakkan dalam mushaf susunannya tidak sama. Kenapa begitu? Untuk menunjukkan bahawa Quran itu adalah satu kitab yang lengkap. Ya, dia tidak boleh dipisah-pisahkan, tidak boleh didahulukan ini daripada yang lain sambil merasakan ini yang patut kita pegang, ini tak payah kita pegang. Tidak. Dia terkait antara satu dengan yang lain. Dia saling lengkap melengkapkan. Kita ada kurang jelas dalam satu ayat, kita cari penjelasannya dalam ayat yang sama ataupun ayat sebelumnya ataupun ayat selepasnya ataupun dalam surah yang sama ataupun dalam surah-surah yang lain dalam Al-Quran juga. Kalau tak jumpa juga, maka kita mencari huraiannya daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini kisahnya apa? Ya, kisahnya Allah mengatakan ada sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran. Lalu mereka mengatakan, wah kami dengar Quran itu sesuatu yang sangat mengagumkan, sesuatu yang sangat menakjubkan kami. Ya, ini kisahnya tuan-tuan, kita dah sebut kemarin bila kita baca tentang surah Al-Ahqaf. Surah Ahqaf daripada ayat 29, ayat 30, ayat 31 dan seterusnya. Ya. Surah Ahqaf kita dah baca kisah tentang jin yang mendengar ayat Quran sehingga mereka beriman.
ada kaitan dengan surah ini. Kalau kita baca tafsiran para ulama, mereka mengaitkan dua ini daripada satu peristiwa yang sama ataupun beberapa peristiwa tapi isunya sama. Isu bagaimana sekumpulan jin terdengar ayat Quran dibacakan, lalu terusik hati mereka, dibuka taubat ataupun kita kata keimanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai mereka beriman dan terima Al-Quran. Ya, jadi kalau ingin merujuk kisah itu, agak saya sebut kemarin ada 3 riwayat, 3 kisah. Saya tak akan ulang di sini untuk sekali lagi. Kenapa? Sebab tuan-tuan puan-puan sekalian dipersilakan bagi yang ingin merujuk semula dalam kuliah subuh kita juga Masjid Yusof Ishak yang bertarikh 12 September baru ni. Jadi sekarang hari berapa September ya? Saya pun dah lupa dah. Hari ini 21 November. Ya kan? 21 November kan hari ini. Jadi 2 bulan yang lalu lebih kurang, 2 bulan lebih sikit. 12 September tuan-tuan puan-puan sekalian. Boleh rujuk semula, boleh ikuti semula rakaman kuliah kita yang disiarkan, ada kita dapatkan daripada Facebook Masjid Yusof Ishak, insya-Allah ya. Itu tuan-tuan boleh lihat, ada 3 cerita. Ya, bagaimana ada kisah Nabi itu baca ayat dalam solat subuh, ada sekumpulan jin terdengar, Nabi pun tak perasan. Ada pula kisah menceritakan Nabi diundang oleh puak jin, ada satu puak untuk Nabi pergi ikut ketuanya untuk disampaikan ayat Quran kepada mereka. Itu satu riwayat lagi. Ada yang dikaitkan dengan peristiwa Nabi SAW pulang daripada pekan Taif selepas kematian pakciknya Abu Talib. Ada pula riwayat yang ketiga seperti itu. InsyaAllah ya boleh diikuti. Saya ulang lagi sekali, bagi yang ingin merujuk kuliah kita, kuliah subuh Masjid Yusof Ishak bertarikh 12 September. Ya boleh rujuk, ada ya, masih lagi terletak dalam Facebook Masjid Yusof Ishak, insyaAllah ya. Baik, jadi itulah mereka ini datang lalu di satu tempat, ikut salah satu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Nabi SAW sedang sembahyang subuh bersama dengan para sahabat di satu tempat persinggahan. Sebab Nabi itu hendak pergi ke satu kawasan namanya Pasar Uqaz. Dalam riwayat yang cerita kemarin saya ada bentangkan ya. Jadi mereka terdengar Nabi baca dalam bacaan Allah. Dalam solat tadi terpikat hati mereka. Merasakan bahawa tidak pernah mereka mendengar satu sebutan, satu kumpulan perkataan ayat-ayat yang begitu indah, yang begitu sekali mendatangkan kesan kepada jiwa mereka dan keinsafan mereka. Lalu mereka beriman pada waktu itu. Bila mereka beriman, mereka balik kepada kaum mereka. Ni jin ni, ya, balik pada kaum mereka menyampaikan ya bahawa kami telah mendengar satu ayat, satu kitab dibacakan oleh insan ini namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah ayat Quran sebenarnya. Quran ini adalah bacaan ayat-ayat yang sangat menakjubkan. Tidak pernah kami dengar. Jadi kisahnya mereka itu sampai bila dah beriman, lepas dengar ayat-ayat dibacakan, mereka balik kepada kaum mereka, kaum jin juga, mereka berdakwah, mengajak mari kaum mereka yang ada untuk sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang kedua, Yahdi ila rusydi. Quran ini memberi petunjuk kepada kebenaran. Yahdi, ya. Baik. Yahdi ila rusydi, menunjuk kepada kebenaran. Ar-rusyd. Fa'amanna bihi, lalu kami pun berimanlah dengan Al-Quran ini. Jadi itu kalau kita lihat, kita baca ayat-ayat ni kan kita kata kemarin tujuan kita untuk mengenali Al-Quran ya, melalui ayat-ayat Quran yang ada sebut tentang Quran. Nah, ayat ini menggambarkan kepada kita. Nombor 1 tadi, ayat pertama, rupa-rupanya Quran ini ada tarikannya. Ya. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Dia satu kitab yang mengkagumkan, yang menakjubkan. Manusia tak nampak sebab manusia itu kadang-kadang biarkan hatinya buta. Ya kan? Dia tak nak perhatikan, tak nak mendengar, tak nak dengar dalam keadaan hatinya dibuka mencari kebenaran, nak menikmati keindahan, tak ada. Jadi bila hatinya dibiarkan tertutup, keras, buta, tak nampak macam yang jin nampak. Ya kan? Jin dengar, terus beriman. Katakan apa? Qur'anan ajaba. Quran kami dengar sangat mengkagumkan. Jadi itu ciri yang pertama dalam ayat-ayat ini. Quran adalah kitab yang mengkagumkan. Kalau kita jadi manusia,
kita baca Quran, kita perhatikan makna Quran, kita kaji kandungannya, tidak mengkagumkan kita, there's something wrong with ourselves, tuan-tuan dan puan sekalian. Ada benda tak kena dengan kita ni, ada benda tak kena dengan kita. Ya, jadi saya mengharapkan sangat dalam kuliah pertemuan-pertemuan kita ini, kita fokus pada Quran, kita nak kenal Quran. Sebab saya nak kalau boleh kita jadi hamba Allah di sebalik apapun latar belakang kita, apapun kebiasaan kita terhadap kitab Allah, saya harapkan perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, bila kita bertemu seperti ini, kita saling mengingatkan, kita bercerita tentang Quran, hati kita terpaut dengan Quran, tuan-tuan. Mudah-mudahan kalau selama ini kita tak nampak kat mana cantiknya, dengan pertemuan-pertemuan ini saya harapkan kita akan nampak keindahannya sedikit demi sedikit. Ada keharumannya untuk kita nikmati, ada keindahannya untuk kita hargai, ya. Ada keistimewaannya yang jangan sampai kita rugi, tuan-tuan. Tidak dapat kita hargai, tidak dapat kita hayati, ya. Nombor satu, ajaban, mengkagumkan, ya. Macam saya katakan tadi, kalau masih belum rasa Quran itu mengkagumkan dan menakjubkan, belum nampak Quran itu istimewa, kita kena usaha lagi, tuan-tuan. Don't give up. Jangan putus asa. Ustaz, saya dengar Quran dah berpuluh tahun, dengar ustaz kuliah pun tak dapat jugalah, nak cari kat mana specialnya Quran tak dapat. Jangan putus asa, tuan-tuan. Cuba lagi, dengar lagi, duduk lagi, pelajari lagi. Ya, kongsi lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan kalau tak melalui kuliah saya pun mungkin dengan pembacaan tuan-tuan yang lain, ya, mungkin dengan hadir kuliah-kuliah yang lain, dengar syarahan ustaz-ustaz yang tak ada masalah. Pokoknya kita sama-sama berusaha nak cari, nak kenal, nak rasakan, nak menghayati dan menikmati di mana sebenarnya keindahan Al-Quran, ya. Alhamdulillah, insya-Allah. Kemudian yang kedua, dalam ayat kedua Allah mengatakan Quran ini yahdi ila rusdi, Quran ini memberi petunjuk. Dia guide, ya, dia memberi petunjuk kepada apa? Ila rusdi, kepada kebenaran. Rusdi ni boleh makna kebenaran, rusdi boleh makna kebaikan, rusd boleh maknanya kebenaran, kebaikan, petunjuk, ya. Rusd boleh makna keindahan pun. Itu maknanya kebaikan, keindahan, kebenaran, itu rusd. Jadi Quran ini, ciri yang berikutnya ialah Quran ni kitab yang memimpin manusia, malah memimpin jin juga untuk dibawa kepada kebenaran. Jadi kalaulah kita jadi manusia, kita gunakan Quran bukan untuk membawa kita lebih dekat dengan kebenaran di sisi Allah, kita salah gunakan Quran, tuan-tuan. Saya ulang lagi sekali. Allah sebut seperti mana yang disebut oleh jin kisahnya, jin-jin yang beriman mengatakan yahdi ila rusdi. Kami dapati Quran ini memimpin kami, membawa kami untuk mendapatkan kebenaran. Al-haq, ar-rushd, kebaikan. Ya. Jadi kalau kita pula jadikan Quran sesuatu yang tidak membawa kita kepada kebenaran, tidak membawa kita kepada kebaikan, istilahnya tidak membawa kita kepada ar-rushd, ayatnya di sini ataupun kalimatnya di sini menunjukkan kita dah salah gunakan Quran. Ada orang gunakan Quran seperti itu. Gunakan Quran untuk apa? Gunakan Quran untuk menyihir orang. Ada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gunakan Quran untuk menyihir orang. Gunakan Quran untuk buat benda yang tak baik pada orang lain. Ada yang gunakan Quran untuk apa? Untuk dapatkan keuntungan dunia semata-mata. Ya. Ada gunakan Quran untuk menyilau pandangan manusia, menipu daya kerana sesuatu kepentingan yang ingin didapatkannya. Gunakan Quran, ada sebagian orang kononnya untuk menunjukkan dirinya baik supaya apa? Boleh mempengaruhi orang percaya, orang kasih duit pada dia. Ya. Orang sokong dia. Tuan-tuan, kadang-kadang Quran digunakan untuk pelbagai, ya, keuntungan kita, kepentingan kita, our self-interest dalam kehidupan kita di dunia yang sementara. Jangan. Tujuan Quran ialah yahdi, untuk bawa petunjuk, pimpin kita ke mana? Ila rusdi, kepada kebenaran. Mana yang Allah hendak yang baik, itu yang kita nak datang dekat. Dapatkan melalui apa? Melalui Al-Quran Karim. Dan itu yang membuat jin tadi beriman, ya. Yahdi ila rusdi, Quran ini membawa, memimpin kita kepada kebenaran. Fa amanna bihi, lalu kami beriman. Jin tak akan beriman ni, jin-jin yang ikhlas nak mencari kebenaran. Mereka tak akan dengar Quran, mereka tak akan terima Quran, mereka tak akan percaya dengan Quran kalau mereka mendapati Quran itu tidak memimpin mereka kepada kebenaran.
Tapi sebab mereka sedar bila dengar. Padahal kita bayangkan tuan-tuan ya, kalau kita kaitkan ayat ini dengan kisah Nabi SAW baca dalam solat subuh bersama dengan para sahabat yang singgah dalam perjalanan nak pergi pasar Okaz. Agak-agak banyak mana ayat Nabi baca dalam solat? Banyak mana? Nabi baca banyak Ustaz, bukan macam Pak Imam kita kat masjid tu balik-balik wadduha kalau sembahyang subuh. Iyalah, panjanglah daripada setakat surah wadduha ke, apatah lagi kalau setakat qul ya ayyuhal kafirun. Tapi panjang-panjang pun salat Nabi dalam salat subuh, takkanlah terlalu panjang sampai surah Al-Baqarah dibaca. Nabi pun tanda. Nabi pesan dengan para sahabat, jangan membebankan orang dalam solat kamu. Ya, Sayyidina Mu'adh sebagai contoh, salah seorang sahabat Nabi SAW, pernah pada satu ketika bersama dengan sebahagian sahabat entah pergi mana ya, berada luar daripada bandar Madinah. Kalau di Madinah mereka akan salat bersama dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Tapi ini pada satu ketika mereka berada bersama-sama, datang waktu solat, mereka minta Sayyidina Mu'adh untuk menjadi imam. Sayyidina Mu'adh baca. Dalam solat itu baca bacaan yang panjang tuan-tuan, panjang sampai yang belakang gelisah, tak puas hati jamaah, makmum. Tak apa agak dibaca kita, kalau jangan kata baca surah Al-Baqarah 2 juz setengah tu. Kalau baca setengah surah Yasin pun dah bengkok dah, lutut kita dah menggeletar dah, hati dah panas saja sembahyang. Apa punya Pak Imam ngada-ngada betul. Baca qul wallahu ahad sudahlah. Kalau kita kan, Sayyidina Mu'adh subhanallah baca bacaan yang panjang tapi menyebabkan makmum kat belakang tak selesa, tak senang. Apa yang berlaku? Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Bila dah balik ke Madinah, mengadu dengan Nabi. Ya Rasulullah, kawan kita Mu'adh baca gini. Ya, tuan-tuan, kalau kita lah, kata agak kalau kita jadi guru, murid mengadu, yang ada murid yang seorang tu baca bacaan dalam solat panjang, kita kata apa tuan-tuan? Oh bagus jempol murid aku tu. Ya kan? Bacaan Quran bukan sebarang-sebarang, bukan macam Pak Haji kat masjid, ustaz tu baca Quran pun pendek-pendek. Murid aku ni, baca Quran panjang sebab dalam solat lagi, kan bagus tu. Kalau kita kan, Nabi SAW panggil Sayyidina Mu'adh. Apa Nabi kata? Afattanun anta ya Mu'adh. Wahai Mu'adh, kau ni suka timbulkan fitnah ke? Nabi tegur. Maknanya apa? Jangan dalam solat, suasana ibadat menyebabkan sesuatu yang tak baik berlaku di kalangan jamaah. Jangan. Nak solat sendiri, solatlah, baca panjang macam mana pun. Ya. Itu ada pesanan yang lain hadis Nabi SAW. Bila nak salat sendiri, bacalah ikut apa yang kamu nak baca. Tapi bila jadi imam kepada jamaah, jangan. Baca yang sederhana. Jadi kita bayangkan kalau begitu perintah Nabi, takkanlah Nabi sendiri jadi imam baca yang terlalu panjang. Ya, paling panjang pun agak berapa? Katalah. Kalau 1 juz sekalipun Nabi baca dalam solat subuh. Katalah, takkanlah sahabat kat belakang nak komplain ni Nabi jadi imam je kan? Katalah kalau 1 juz sekalipun. Katalah kalau baca sampai 1 jam sekalipun. 1 juz dibandingkan dengan Quran keseluruhannya, bermakna berapa persen aja yang dapat disampaikan oleh Nabi, yang dibaca oleh Nabi, yang didengar oleh jin. Tapi itu sudah cukup tuan-tuan. Bapak sekalian, itu yang Nabi baca dalam solat subuh. Sekali itu sudah cukup menjadi sebab jin yang terdengar tadi beriman kepada Allah SWT. Pasal apa? Sebab yang mereka perasan dalam Quran tadi ialah satunya, dia ajab, cukup mengagumkan, indah, istimewa, lain daripada yang lain. Very unique, very beautiful. Dan yang kedua, sebab mereka perasan rupanya apa yang dibaca oleh Nabi, sebahagian daripada Quran itu jelas. Quran ini mengajak kepada ar-rushd, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Ini bukan Quran yang isinya sia-sia, bercakap kosong, tak ada makna. Tidak. Bukan Quran ni bacaannya ajabah, mengagumkan sebab sedap bunyi dia, berirama tapi tak ada isi. Tak. Isi dia tadi membawa kepada kebenaran, membawa kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fa amanna bi. Lalu dengan itu kami beriman dengan Quran ini. Subhanallah. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Ayat yang kedua itu ditutup dengan firman Allah, dan kami yakni jin tidak akan mensyirikkan Tuhan kami dengan sesuatu pun, dengan sesiapa pun. Kami dah buat, dah tekad dah. This is how we believe now. Ya kan? Inilah keimanan kami sekarang. Kami dah dengar ayat Quran dibacakan, indah, cantik, mengagumkan, menakjubkan. Dia mengajak kita ini untuk kepada kebenaran, mendapatkan kebaikan. Kami beriman dan kami tidak akan mensyirikkan Allah Tuhan kami dengan sesiapa pun. Subhanallah.
Sekali tuan-tuan dengar. Ini bukan manusia ni jin ni. Kita kalau dengar jin, kita kata apa? Sangkaan kita, gambaran kita, jin kan makhluk yang jahat lah. Ya, jin ni satu makhluk yang buruk lah. Jin ni makhluk yang tak sebaik manusia lah. Ya kan? Malah ada kalimat yang disebut, yang kita biasa dengar, ada sebahagian ulama menyebut bahawa sebaik-baik jin itu sama dengan sejahat-jahat manusia. Pernah dengar tuan-tuan? Ada kalimat itu masyhur, ya, disebut oleh sebahagian ulama. Ya, katanya jin ni jahat. Umumnya rata-ratanya, dan jin yang paling baik pun sama standard dengan manusia paling jahat. Wallahu a'lam bissawab. Tapi itu yang membentuk gambaran kita kan? Ya, tanggapan kita selama terhadap jin. Tuan-tuan, buruk-buruk jin dalam pandangan kita pun kita lihat dalam kisah ini ada nafarum minal jin. Satu kumpulan jin. Hanya dengar sekali, tuan-tuan. Bacaan Nabi dalam solat subuh je, tuan-tuan. Sudah begitu sekali keyakinannya, beriman, dapat melihat keindahan Quran, dapat merasakan Quran, itulah yang akan membawa mereka kepada kebenaran dan kebaikan. Sampai akhirnya tegas mengatakan, never ever after this. Tak akan lagi selama-lamanya selepas ini. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tak akan mensyirikkan Allah dengan sesiapa pun. Subhanallah. Begitu sekali keyakinan mereka. Dan itu yang mereka sampaikan dalam dakwah mereka kepada kaum mereka bila mereka kembali kepada kampung mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malunya kita tak? Malu tak tuan-tuan? Malunya kita dengan jin. Kita ni yang dah dengar berpuluh, beratus, beribu kali peringatan daripada Allah. Berapa banyak hati kita biarkan mampu disentuh oleh ayat-ayat Allah. Berapa puluh tahun dah kita hidup mengaku sebagai umat Nabi SAW. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Keteguhan jiwa kita dalam mempertahankan keimanan kita kepada Allah. Kita yang masih lagi menganggap kita mulia sebab kita manusia. Kita menganggap kita ni beruntung dilahirkan sebagai sebahagian daripada umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita anggap kita beruntung kita lahir dalam keluarga Muslim sebagai contoh. Berapa banyak kita ini yang masih lagi bila lihat di cerminan hati kita dapat melihat dengan terang betapa rapuhnya masih jiwa kita terhadap Allah. Ya kan? Mudah-mudahan kita baca, insya-Allah kita sambung dalam pertemuan minggu depan ya. Sebab masa tidak mengizinkan, sudah lebih daripada masa yang kita ada, insya-Allah ini sebagai pembuka bicara kepada surah Al-Jin. Banyak lagi kita nak belajar daripada jin ni. Jin yang macam mana? Jin yang Allah kisahkan dalam ayat ni, insya-Allah jin yang telah beriman, bulat hati mereka, tunduk kepada Allah Pencipta. Ya, insya-Allah kita didiklah hati kita untuk punya perasaan malu. Malu dengan kisah seperti ini, malu dengan jin, malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malu terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi manusia, benda-benda seperti ini kita dengar bagaikan benda yang angin masuk menghembus melalui pintu telinga kita, keluar daripada pintu yang lagi satu, tanpa ada kesan apa-apa pada minda kita, tanpa ada kesan apa-apa yang mengusik hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan, kecuali kalau kita pilih untuk menjadi manusia yang tidak punya perasaan malu. Na'udzubillah ya. Jangan sampai kita jadi manusia yang tak ada perasaan malu. Nabi dah ingatkan kan? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak tahu rasa malu, buatlah apa yang kamu nak, kata Nabi. Satu penghinaan kepada insan yang tidak punya rasa malu ya. Insya-Allah kita bertemu minggu hadapan dengan izin Allah. Allah panjangkan umur kita ya, berkat kesungguhan kita dan kesungguhan pihak penganjur Masjid Yusof Ishak ya. Salam daripada mereka. Saya lupa nak sampaikan tadi pada awal kuliah kita, salam penghormatan dan penghargaan daripada seluruh warga kerja Masjid Yusof Ishak di atas kemurahan dan sokongan yang selama ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian hulurkan, insya-Allah menjadi bekalan yang berguna kepada semua apabila saat kita kembali kepada Allah pada hari perhitungan nanti. Insya-Allah kita jumpa minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah menjadi saksi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya amat mencintai dan mengasihi tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.